orang kat rumah yang tak cukup. Jadi lambat sekarang ni, tu yang buat live pun. Betul ke Jebat dah masuk UMNO? Saya tak kisahlah. Dia nak masuk UMNO ke, dia nak masuk apa pun tak kisah. Sebab apa tuan-tuan? Dia nak menyertai politik ke, tak mau menyertai politik ke, saya tak kisah. Sebab politik ni bukan tempat untuk kita nak, orang kata apa, nak jatuhkan, saling menjatuhkan. Tak. Memanglah permainan nampak politik ni, hang nak jatuh aku jatuh hang. Kan, politik ni bukan tempat. Bila kita buat live ni, orang nampak kita ni macam cerdik dah ni. Kan, setiap orang boleh cakap tuan, macam-macam orang boleh cakap. Kalau ambil anak saya umur 5 tahun pun, dia boleh cakap, dia boleh terangkan macam-macam lah. Kan, anak saya ada di belakang kan, suruh dia terangkan macam-macam dia boleh cakap dalam live. Tetapi politik ni memerlukan kedudukan seseorang yang berilmu, seseorang yang belajar dalam bidang tu. Contohnya bila dia menyertai politik tuan-tuan, suatu hari nanti dia akan menjadi apa nama ni, exco ke, dia jadi menteri ke. Kan? Bila dia jadi menteri dalam sesuatu khusus dalam satu sektor tu, dia akan implement apa yang dia belajar. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau orang ni tak ada belajar apa, tak ada belajar apa, tak ada kedudukan, bukannya orang yang daripada kelayakan universiti, tiba-tiba dia menyertai parti politik, dia jadi seseorang nanti. Orang akan dapat nilai lah. Tak perlu, saya tak kisah. Di situ orang akan nampak dia lebih luas. Orang sebelum ni dia boleh lah kencing. Dia kata dia ni itulah, dia ni inilah, macam-macam lah. Saya malas nak uraikan lah. Bila dia masuk dalam berpolitik lah, contoh dia pergi jumpa dengan orang yang hebat dalam politik, dia jadi orang ahli politik. Dan akhirnya nanti semua ni akan terbongkar sendirinya. Ni kata aturan Tuhan ni. Bila dia jadi orang yang tinggi sikit nanti, nanti sebab apa, bila kita dah jadi seorang pemimpin ni tuan-tuan, dia bukan macam duduk dalam live ni. Duduk dalam live ni sembang lembu pun boleh terbang kan. Lembu pun boleh terbang. Tuan-tuan boleh cakap buat itu, buat ini, boleh kritik kerajaan. Oh, saya memberi pandangan kepada kerajaan untuk buat ini, buat itu. Tetapi bila tuan-tuan duduk dalam sektor tu, dia memerlukan kelayakan tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok MB Kedah, apa nama, dia punya pegawai khas dia nama apa? Maklin. Kelayakan apa tak ada, tiba-tiba jadi pengarah kan. Last kali jadi apa? Jadi orang akan menilai pada waktu tu. Dan orang pada waktu tu sendiri, masyarakat akan balon dia. Tak perlu kita balon dia. Masyarakat akan balon dia. Masyarakat akan kata, ni apa benda ni? Sampai tak erti nak buat benda tang apa. Handuk gebang bawah tu, tak kisahlah gebang bawah pun. Mak Lena kerana kilang padi boleh jadi menteri siapa dia? Mak Lena siapa dia? Tak kisahlah tuan-tuan, siapa-siapa boleh jadi menteri. Tetapi kita akan tengok nak jadi menteri ni bukan dia politik je tuan-tuan, dia kena orang yang cerdik. Untuk memajukan apa nama ni, ekonomi dalam negara, untuk memacu orang kata apa ni, apa nama, negara ke arah kehadapan. Dia memerlukan orang golongan yang cerdik pandai. Bukan orang yang buat live tiba-tiba dia jadi top, jadi famous, lepas tu dia boleh nak jadi pemimpin, dia boleh nak jadi menteri. Tak boleh. Tak boleh. Macam saya pun tak layak tuan-tuan. Sebab saya baru ada double diploma. Sekurang-kurangnya kena ada ijazah, kena ada master, kena ada PhD macam Dr. Ashraf Ajdi. Baru kita bila cakap tu, bila dia boleh seiring dengan kerja. Boleh seiring dengan kerja, maknanya kita, apa yang kita cakap dalam live ni, sebagai contoh, ada rakan kita dulu, dia cakap apa nama ni, kerajaan Pakatan Harapan telah minta kepada Facebook untuk tutup VC dan sebagainya. Siapa yang belajar dalam computer science, dia akan tahu tidak mungkin satu kerajaan boleh minta kepada Facebook untuk berbuat perkara demikian. Sedangkan semasa berlaku ada satu kes lah, kes jenayah pada tahun 2013 ke 14, tak silap-silap lah, ada satu kes jenayah. CIA minta database apa nama ni, Facebook. Bila saya sebut CIA, nanti orang akan kata apa nama ni, saya terlampau apa nama ni, terpengaruh dengan CIA lah, ada kod CIA dan sebagainya lah. Tapi untuk selidik berkenaan dengan apa nama ni, intelligent crime ni adalah di bawah kuasa CIA. Jadi mereka minta kepada Facebook. Adalah cerita dia, tuan-tuan boleh baca kepada Google. Dan Mark kata apa pada waktu tu? Mereka tidak akan bekerjasama dengan mana-mana negara ataupun mana-mana badan penguatkuasaan negara atas dasar sebab mereka nak melindung data mereka dan juga data pengguna mereka. Itu yang kita perlukan apa nama ni ilmu dalam sesuatu bidang tu.
Betul tu, sembang boleh lah kalau tak ada kelulusan. Tahu tak apa? Tak ada kelulusan, sembang boleh lah. Sembang kari. Sembang kari boleh lah. Kita, orang akan nilai sendiri. Orang akan nilai. Bagus juga. Mak Sabu elok je. Tak elok. Takat. Dia pun duk bergaduh pula dah kat belakang. Jebat kata reka cerita betul ke? Reka cerita apa? Nak tahu juga reka cerita apa. Saya tak ada reka cerita apa pun. Sadri cakap hang gila. Bila masa dia cakap saya gila? Bila masa dia cakap saya gila? Kalau dia cakap saya gila, suruh dia buktikan bahawa ada dokumen yang mengatakan saya gila. Kalau tidak, dengan dia sekali saya saman. Janganlah bergaduh. Yang saya tahu Sadri cakap jebat gila, tak silap saya. Freemason, siapa dia Freemason? Rosain Rosain Sam. Gila ilmu tu betul. Gila ilmu tu betul. Dan saya malas nak cerita dah pasal depa ni tuan-tuan. Saya malas nak cerita dah pasal depa ni. Sebab saya hidup saya satu je. Saya ada pegangan dalam hidup, saya ada prinsip dalam hidup. Hidup berprinsip lah. Jadi saya malas nak layan. Dia punya cerita apa semua, tuan-tuan jangan tanya saya lah. Jangan tanya saya malas nak layan. Kita perlu menteri macam Isyamuddin yang ada pengaruh luar. Ya betul, dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga Isyamuddin ada master. Isyamuddin ada master. Hang puasa ke tak hari ni? Puasa, insya-Allah puasa. Apa plan bro untuk, jangan panggil saya bro apa plan saya untuk masa depan? Plan saya untuk masa depan tak banyak. Saya sambung belajar lah. Saya kata saya sambung belajar lah. Saya bukan nak duduk dalam pentas politik. Banyak barang ni. Apa nama ni? Saya sambung belajar lah. Sambung belajar. Betul ke orang gila tak mengaku gila? Sebab tu saya kata tadi adalah based on the documentary evidence. Untuk menentukan seseorang tu paras akal dia waras ataupun tak waras ni, dia melalui unit secretary di hospital. Jadi kena buktikan by documentary evidence yang ada mengatakan seseorang itu tidak waras. Sebab apa? Mana ada orang gila nak mengaku dia gila, dan orang macam tu dia boleh fitnah lah. Dia kata orang tu gila, orang ni gila, orang tu gila. Sedangkan orang yang ditangkap oleh Bukit Aman yang telah masuk pun dalam laporan bahawa isteri dia telah orang kata apa merayu disebabkan dia mempunyai masalah mental pun dia boleh kalih cerita mai kat orang lain. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saya tak mau kata lah pasal dia. Tapi yang sebab tu kalau kita tengok di dalam PAS PAS depa banyak pemimpin depa semua ada profesor, ada ada doctorate, ada macam-macam. Sebab itu kalau kita tengoklah dalam PAS ni, tuan-tuan bicaralah ahli parlimen PAS ni, paling lekeh mesti master punya. Paling lekeh mesti master. Tak ada kata hak tak ada pelajaran. Pergi jadi pemimpin dalam PAS ni memang pelik lah. Kurang memang kita tak pernah jumpa lah. Kebanyakannya kalau tuan-tuan pergi kat parlimen semuanya ada doktor dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah mereka dapat melahirkan kepimpinan yang berkualiti. Kepimpinan yang berkualiti, dan mereka dapat buat macam-macam. Tak ya dia punya. Bawa kacik ke? Tak ada. Ni tepi ni balai gurun. Nak suruh saya tunggu depan balai gurun. Happy buat report. Saya tengah buat live Tepi ni balai gurun. Balai polis gurun tepi ni. tepi ni balai polis gurun. Pasal Long Tiger ni tuan. Saya dengar. Tapi saya tak tahu betul ke tak. Saya dengar dia kata adalah orang dia bagi tahu. Kata nak rujuk kepada ICJ. Nak rujuk pada ICJ ataupun DOJ kes dia tu.
Tapi saya tak tahulah betul tak kan, Department of Justice ataupun International Court of Justice lah bagi orang yang tak tahu dalam singkatan lah. ICJ ni International Court of Justice, DOJ ni Department of Justice. Saya dengar lah kes dia ni sebab dia kan pelarian UNCHR. Dia boleh minta lah, dia boleh minta untuk dibicarakan melalui International Court of Justice. Tapi saya tak tahulah kan, sebab saya bukan lawyer. Saya dengar lah, dengar macam tu lah kan. Tapi kalau dia minta dibicarakan di bawah ICJ sekalipun, Malaysia tak iktiraf. Malaysia tidak mengiktiraf. Orang kata apa? Malaysia tidak mengiktiraf pelarian. Dan kita bagi negara kita, pelarian ni adalah pendatang haram tanpa izin. Jadi kalau dia nak pergi kepada ICJ, dia nak dakwa kerajaan Malaysia pun, dia nak dakwa apa pun, saya tak tahulah tapi kalau dia nak dakwa individu tu boleh sangat lah Awak dah berapa kali sampai Kelantan, Abang Ajaiman? Kita biasa sampai Kelantan sekali rasa. Sekali je biasa ni lah. Tapi yang kita tahu set-set Kelantan ni banyak-banyaknya cedik-cedik belakang lah sebab kita dulu pun masa belajar dulu duduk sebilik dengan budak-budak Pantai Timur, 9 orang budak Pantai Timur, kita seorang orang utara. Jadi kita dah biasa dengan orang-orang Pantai Timur ni Nak ICJ pula, silat-silat dapat suaka negara lain, Long Tiger ni. Itulah tak tahu nak kata lah, saya dengar macam tu lah Fik duduk gurun pula kau tak? Saya memang duduk gurun pun. Saya memang duduk di gurun. Ni saya nak pergi ambil barang dalam pondok. Saya duduk pondok sini luar mata. Saya nak pergi ambil barang dalam pondok, nak bawa balik rumah sebab saya masuk rumah, saya barang saya berterburan banyak lah di mata ada, di jitera ada, di Pala Bantai ada. Ni turn nak ambil barang di mata lah cantik kopiah cantik ni. Siapa nak beli boleh ni. Lagi nampak sikit ni, harga dia RM49. RM49 grade 1A. Grade 1A keluaran Abarakah. Pernah datang ke Keluang Johor tak Syafiq? Johor saya pernah sampai di Kota Tinggi. Di Kota Tinggi dulu saya main rugby lawan dengan sekolah Bandar Penawak lawan arah Kota Tinggi rasa. Kota Tinggi dengan Muar. Saya bisa sampai lah. Lepas tu kak saya dulu duduk di Institut Sains dan Teknologi Darul Takzim. Dekat area mana? Tak silap saya, orang belah-belah tu lah saya bisa sampai. Dah masuk rumah baru ke apa? Dah masuk lah. Tu yang semalam boleh buat telekas tu. Kalau tidak mana nak boleh duduk lautan Mata pokok tai ke? Ya betul. Saya duduk kat belakang tu, kat pokok tai. Ni ambil barang saya ni. Barang saya duduk ada di sana. Semoga selamat, alhamdulillah. Apa duk area pokok tai boleh Saya tak belajar pondok. Cuma orang kata apa, nanti ke depan tu lah saya duduk di pondok belajar sikit-sikit lah. Long Tiger ni bukan orang buat dia yang buat naya diri dia sendiri. Nega elok-elok, siapa pun tak kacau, tapi jauh sangat. Tu. Dah saya cakap, tokong budak tu dah ambil ke? Tu dia pun kata hari. Ni pokok tai gurun pokok tai. Ambo Kelantan apa? Pondok mana? Demo belajar apa? Ada 3 lah saya duk pergi. Pernah jejak polis. Pernah hari tu pergi jumpa dengan seorang ni dia kerja pakcik ni dia kerja di muzium kerabat polis Mana lebih tepat, yang berkelayakan atau berpengaruh? Berkelayakan lah. Kalau kita nak membina negara ni, kita macam saya cakap dengan tuan-tuan lah yang saya marah ni tuan-tuan, sebab apa? Graduate universiti ni banyak yang tak ada kerja. Jadi mereka ni pengorbanan tuan-tuan tak? Bila saya ni saya kena buang kerja, saya tak risau sangat tapi kalau melibatkan kelayakan ni tuan, sebab dulu masa saya masuk polis mula-mula 5 tahun
Saya duduk mohon nak belajar kan. Jadi nak belajar ni susah, bukannya senang. Nak dapat masuk universiti ni pun satu hal juga, payah. Lepas tu bila dapat masuk universiti, tuan-tuan tengoklah, kalau contohlah budak ni SPM dia bagus. SPM dia bagus, dia masuk matrik. Dia masuk matrik tuan-tuan, 2 tahun dia habis masa dia matrik. Ada 1 tahun, ada 2 tahun. Kita ambil 2 tahun lah, pukul rata senang. Umur dia berapa? Umur dia 18, 19. Umur dia 19 tahun. Jadi umur dia 19 tahun tu, contohlah dia rehat ke apa, taklah umur 20 tahun. Sementara duk mohon UPU apa semua tu, sementara duk mohon UPU, umur 20 dia masuk universiti. Contohlah, kalau kata dia dapat dia buat diploma mungkin 3 tahun. Kalau kata dia buat degree 5 tahun. Kita ambil 5 tahun tu. Kita ambil 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun ni contoh ambil umur dia dah sampai 25 tahun. Jadi dekat situ dah berapa tahun dia belajar kan? Dah berapa tahun? Daripada peringkat dia sekolah, tuan-tuan tambahlah, tuan-tuan tolaklah daripada dia sekolah rendah pergi ke sekolah daripada dia sekolah rendah pergi kepada sekolah menengah pergi ke matrik pergi ke universiti 5 tahun. Umur dia berapa? 25 tahun. Lepas tu lepas dia buat degree tu tuan-tuan, ada yang rehat terus. Ada yang kalau dia dapat first class degree, dia terus buat PhD. Ada yang tak dapat first class degree, dia buat master. Dia buat master tambah lagi berapa tahun tuan-tuan? 3 hingga ke 6 tahun. 25 tahun, tuan-tuan tambah lagi 6 tahun. Ambil contoh. Umur dia berapa? 31 tahun. Umur 31 tahun. Lepas tu nak buat PhD. Nak buat PhD di antara 7 hingga ke 10 tahun. Ada 15 tahun pun ada. Ikut kos lah, tengok kos apa dia ambil kan. Kita ambil senang, kita ambil 10 tahun dia. 31 campur 10 tahun. Umur dia dah 41 tahun. Tuan-tuan, 3/4 daripada usia dia tu, kerja dia belajar ya. Kerja dia belajar kan. Tuan-tuan ambil lah daripada dia sekolah rendah tu, umur dia 7 tahun, 3/4 usia dah lah. Sampailah umur dia 41 tahun, kerja dia belajar ya. Tetapi orang ni orang ni buat live lah. Buat live, gebang sikit. Tak ada pengaruh, dapat jadi menteri, dapat jadi ni. Ini yang merosakkan sebenarnya. Ini yang merosakkan. Dan sebab itulah tuan-tuan, sebab itulah graduate kita hari ni banyak yang tak ada kerja. Disebabkan oleh sistem kroni dan pengaruh ni lah. Sistem kroni dan pengaruh. Sebab tu kita kena tentang. Sebab tu tuan-tuan, orang yang tak ada kelayakan, saya balun direct. Nak terasa, tak mahu terasa, sudah. Kalau rasa terasa, pergi belajar. Apa masalahnya? Sebab apa? Kalau kata pergi buka pagar. Kalau kata kita ni, kita tak ada pendidikan, pergi belajar. Ada orang yang umur 40 tahun pun masih belajar. Ada orang yang baru nak join politik. Saya tak mahu sebut nama dia lah. Ada seorang di tempat saya ni, dia nak join politik. Mami pergi buka pagar ya. Jadi dia nak join politik. Bila dia nak join politik, dia pergi belajar. Dia pergi ambil degree di Australia. Jadi kalau kata kita nak tu, kita boleh buat. Tapi kita saja nak ni, orang kata brother ni busy lah, cakap satu hal, drive satu hal. Tak ada hal. Ni dekat saya dah sampai dah pondok. Bawa dia orang keluar lah. Dia main-main depan ni lah. Lone Tiger banyak orang nak clone FB dia lah ni. Banyak orang nak clone FB dia lah ni. Saya apa heran siapa orang nak clone FB dia, bawa masa ya. Lantikan politik yang jadi JLC perlu letak otak businessman, bukan otak politik saja yang lebih. Dan tuan-tuan, dia perlukan kelayakan. Di dalam politik sendiri pun kita perlukan orang yang berkelayakan. Orang yang ada. Sebab apa? Bila dia masuk dalam sektor tu tuan-tuan bayangkan. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya nak cerita pada tuan-tuan, bila dia jadi menteri, di bawah dia adalah pengarah. Pengarah ni adalah PhD dengan master. Dah kita ambil cukup mudah ya tuan-tuan. Kita ambil menteri pendidikan. Ni tuan-tuan akan nampak. Menteri pendidikan ni, di bawah dia ni adalah jabatan pengajian tinggi. Di bawah dia ni adalah kluster profesor ni. Tuan-tuan bayangkan kalau menteri pendidikan tak ada kelayakan. Maknanya menteri pendidikan ni ada SPM ya. Macam mana profesor nak lapor kat dia? Dia faham tak? Dia takkan faham ya. Tuan-tuan ambil dalam pendidikan lah senang. Macam mana hak master ni nak lapor kat dia? Faham tak dia? Dia takkan faham. Sebab dia tak belajar benda tu.
Dia kena belajar baru dia akan faham. Macam tu juga dengan sektor yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Syarat untuk menjadi pengarah adalah seseorang yang ada master dan juga PhD di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam. Kalau dia ada master, dia ada PhD, baru dia boleh jadi pengarah. Ataupun dia ada double degree, baru dia boleh jadi pengarah. Kalau pengarah lama-lama ni mungkin dia ada ijazah, sebab dia dah lama sebih dia boleh jadi pengarah. Tapi dia ada pendidikan. Tuan-tuan bayangkan tiba-tiba mai menteri hak jadi bos dia ni SPM. Dia pun duk pergi terang. Dia pergi terang. Okay bos, kita ni sebenarnya, kita ambil contoh dalam Newton Law lah. Sebenarnya kita nak cerita ni adalah force equal to reaction, bos segala macam apa. Lepas tu bos dia ni duk je ni. Datang bang terang ni, aku tak faham. Oh ni Newton Law. Dia pun tengah ngok. Sebab dia tak belajar. Sebab dia tak belajar. Tu yang jadi masalahnya. Tu yang jadi masalahnya. Jadi bila kata pengarah ni pergi bentang kat dia, dia pun sign. Dia tak tengok pun. Sebab itulah projek kereta terbang tu jadi. Kalau ikutkan projek kereta terbang ni tuan-tuan, macam saya terang dulu. Macam mana? Kalau ikutkan, kalau seseorang menteri tu dia tahu tentang proses-proses hasil inovasi, dia akan tahu. Proses inovasi ni yang pertama kena ada kajian impak. Ada kesan tak? Kesan kepada user ni ada tak? Dia kena buat dulu kajian. Apa dia ada high impact, dia ada apa nama ni low impact. Kesan yang macam mana? Lepas tu dia kena kaji apa lagi? Dia kena kaji apa nama development life cycle. Lepas tu dia kena kaji apa lagi? Dia kena kaji tu apa nama risk factor. Dia kena tahu tentang risk factor. Yang pertama kita tak ada kilang. Yang kedua apa lagi? Bila kita nak buat kereta terbang ni, kereta terbang ni dia terbang macam mana? Kereta terbang ni ada dua kaedah. Satu dia pakai VTOL, vertical take off, dia naik macam tu. Satu lagi dia pakai orang kata apa, landasan untuk dia take off. Jadi adakah setiap rumah ni kena ada helipad? Ataupun setiap rumah ni kena ada landasan untuk dia take off? Yang tu yang orang kata apa, yang dia orang tak fikir. Sebab apa? Sebab apa dia luluskan projek ni? Sebab apa dia duduk cerita dalam parlimen terhebatnya tentang kereta terbang ni, sedangkan di peringkat universiti orang bodoh kan menteri. Sebab apa? Sebab dia tak ada kelayakan. Dia tak belajar dalam bidang tu. Dia tak tahu bila sebut tentang inovasi sains dan teknologi ni, dia bukan main idea. Oh saya nak buat motor terbang. Tak. Dia mesti ada kajian impak dah. Apa kesannya motor terbang ni gunanya untuk apa? Kalau pakai motor terbang senang. Pakcik Rauh nak pergi mana-mana senang. Tak payah orang kata nak lalu atas jalan raya dia jadi sesak. Jadi tuan-tuan, dia kena kaji pula tentang air traffic. Siapa yang nak kawal air traffic udara? Semua tak ada. Perkajian semua tak ada. Tiba-tiba lulus. Tu yang jadi masalahnya. Kereta terbang dah jalan, menteri bodoh bengong. Tuan-tuan tak payahlah yang Lone Tiger clone tu. Masuk-masuk lah orang nak tunjuk lawa. Okey tuan-tuan, saya nak kemas barang tuan. Jadi mungkin malam ni tuan, saya akan bawa naik panel untuk kita buat live tentang apa nama ni, pengaruh ataupun kelayakan. Mungkin. Jadi siapa yang nak masuk dalam live saya, PM saya. Sebab sekarang ni saya pakai messenger call. Jadi saya akan add masuk dalam grup. Saya akan tapis dululah siapa dia, baru saya akan add dia masuk dalam grup. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.